Alhamdulillah sedang alhamdulillah istadi Al-Quran Al-Quran Alhamdulillah istadi mana alaina bisyrikina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kembali tafsiran kita pada ayat yang ke-68 juzuk yang ke-8 surah Al-A'raf muka surah yang ke-159. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nadhirun amin. إذ جاءكم ذكر من ربكم على رسول منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا وأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. Ini adalah sambungannya kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah untuk kaumnya, yaitu kaum Ad. Dan telah kita pelajari dengan apa yang telah disebut oleh ulama tentangnya kaum Ad itu sendiri. Dan Nabi Hud alaihi salatu wassalam itu keturunan sampai kepada Ad itu sendiri. Ad bin Iram sehingga bin itu sampai ke Sam bin Nuh bin sampai ke Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya Nabi Hud alaihi wasallam ketika itu penduduk Iram ini ataupun daripada keturunan Ad bin Iram ini telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang telah kita pelajari bahawasanya setelah berlaku banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, jadi manusia yang berada di dalam bumi ini harus sekadar yang ada iman daripadanya 80 orang yang beriman kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan terlibat yang lain tidak kekal, mereka yang kekal adalah keturunan daripada 3 orang anak Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam, Ham dan juga Yafid. 3 orang ini itu. Dan daripada 3 orang inilah lahirnya manusia. Kemudian dia berkembang biak. Sehingga sampai ke zaman Nabi Hud alaihi salatu wassalam, di mana pada zaman tersebut manusia kembali seperti mana yang pernah dilakukan nenek moyang mereka dulu pada zaman Nabi Nuh. Sedangkan nenek moyang mereka yang menyembah berhala itu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang tiga adalah yang tidak dibinasakan oleh Allah yang beriman. Lalu boleh dikatakan kepada manusia mereka ini bukan keturunan orang-orang yang kepada Allah kerana telah dibinasakan. Tetapi mereka adalah keturunan yang nenek moyang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebabkan itulah sebabnya kisah ada sirah itu demikian. Sebab ulama kita mesti kira tentang adakah dia hanya sekadar kepada kaum Nabi Nuh seluruhnya ataupun adakah masih terdapat manusia yang itu tetapi tidak dinisbahkan kepada kaum Nabi Nuh itu secara sama. Ulama masih tidak ada lagi. Tetapi walaupun itu pendapat yang banyak menyatakan bahawasanya boleh dikatakan
Tidak ada kaum yang lain, mereka yang selamat itu adalah Sam, Ham, Yafid. Daripada tiga inilah lahirnya manusia-manusia kemudian. Sehingga dah berketurunan sampai ataupun bersurian sampai kepada keturunannya Ad bin Iram. Disebabkan kata ulama bahawa keturunan Ad bin Iram ini adalah generasi yang kedua daripada generasi nenek mereka yang beriman selamat di hadapan terbentuk. Jadi begitulah manusia bahawa sehingga bagi manusia disebutkan Allah daripada kekal istiqamah ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita perhati daripada kita Allah, itu kisah pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kita tidak tahu berapa banyak jumlah manusia pada ketika itu akan datang Islam sekitar 50 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sekadar 82 orang saja yang beriman. Dan ini dia tak tahu berapa jumlah seluruh. Itu jumlah. Dan begitu juga kisah Nabi Hud alaihi salam. Dan ulama tidak begitu sikit di surat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Quran bahawa dalam kemudian Nabi Hud alaihi salam berdakwah. Cuma tetap dikatakan ramai yang lebih memilih kufur kafir daripada beriman. Itu jawabannya. Disebabkan pada peninggalan tarikh ataupun sejarah kebinasan bagi kaum Nabi Hud alaihi wasallam itu bila dilihat seolah-olah satu perkampungan besar, satu daerah yang besar, satu negeri yang besar dibinasakan oleh Allah seluruhnya. Mana dengan satu jumlah yang sangat besar. Ini juga bahawasanya manusia lebih memilih khayanat berbanding hakikat. Menyembah Allah itu hakikat. Sebagaimana contoh walaupun kita berdiri di hadapan Kaabah umpamanya gitu. Tetapi kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Kaabah itu adalah batu. Tetapi batu yang mempunyai jiwa dan yang tasbih kepada Allah dan dia bersaksi kita solat di dalam batu. Begitu. Jadi menyembah Allah itu hakikat walaupun arah kiblatnya Kaabah. Sedangkan manusia yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membina sama sekali hakikat. Syirik itu bukan sebuah hakikat. Hakikatnya isbat. Illallah hakikat. Dan ilaha nabi bin nabi. Iaitu dia tidak menjadi hakikat. Oleh kerana itu di situ akidah ulama menyatakan mereka yang menyembah selain daripada Allah, hakikatnya menyembah khayalan mereka semata-mata. Mengapa la ilaha illallah? Allah nak menafikan bagi kita juga menafikan kita Tuhan yang Allah. Lalu bila manusia sufah dengan Allah, dia tidak akan pernah menjadi isbat ataupun hakikat yang itu. Jadi apabila berlaku menyebut bagaimana, bukankah manusia menyembah batu sungguh-sungguh dia tidak menyembahnya? Ya, akan tetapi tetap batu tidak berubah menjadi Tuhan. Kerana kalau benar ada Tuhan selain Allah, lalu mereka sembah tak salah. Batu itu berubah menjadi Tuhan, yang tak rupiah, maka sembahlah. Tetapi perkara itu tidak berlaku dan berlaku sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, yang perlu kita fahami dari akidah adalah sesuatu yang Allah cipta, itu namanya wujud. Tetapi ada juga sebelum kita berwujudan namanya subut. Subut. Apa nama subut? Subut ini mendahului dalam ciptaan ada. So, di mana contoh Allah Subhanahu wa ta'ala cipta kita dan benar-benar kita ada. Itu adalah wujud. Tetapi sebelum kita ada dalam subut, dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu dah Kullu halikun illa wajah. Semuanya binasa kecuali wajahnya. Apa maknanya di sini? Kata ulama, semuanya binasa kecuali subut. Subut tadi adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kendaki dalam ilmu. Apa yang berada dalam ilmu itu tak binasa. Tetapi yang binasa yang dia dicipta betul. Alam semesta dicipta binasa. Kita orang cipta binasa.
Tetapi buat jahat itu ada ilmunya, tidak pernah binasa. Itu tidak pernah binasa. Seperti mana contoh dan seperti kita ada air yang telah meninggal dunia. Dia tidak ada pada mata kita, pada akal kita. Tetapi dia ada dalam jiwa kita. Maka dia tak terpadam. Bukan disebabkan kematian dia, tapi terpadam ingatan kita dalam hati. Tidak ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan seluruh orang. Ibarat Allah padam semua langit. Tetapi tidak memandang pada tubuh dalam ilmu dia. Jadi yang dalam ilmu ini tidak pernah binasa sebab dalam ilmu dia. Itu dia sudah akidah. Kerana sebagian orang memahami semua binasa. Tidak ada apa dalam solusi. Kosong. Sudah akidah. Sudah orang tidak boleh berkata demikian. Kerana itu juga bahawa yang Allah SWT biarkan Allah terbinasakan. Sebagian orang mengatakan kebinasaan ini bukan hakiki. Apa maknanya? Ulama kita ditanya tentang roh, adakah roh akan binasa juga? Dan ulama sebagai orang kata roh tidak akan binasa. Jadi itu kita mati itu. Sebagian kita tahu ulama roh itu cuma bila berlaku kiamat hilang kesedaran dia, hilang pada takal pada roh. Dia tak tahu apa yang berlaku. Dia tak tahu apa yang berlaku. Siapa kata begitu? Ulama kita melebihi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah SAW itu berlaku kiamat. Kita bagaimana? Kamu tidak tahu apa yang berlaku. Tapi kamu ada. Maknanya roh, kamu ada. Roh. Cuma hilang akal kamu. Sebab roh ada akal yang ada jiwa dia. Dia mengetahui. Hilang itu semua. Hilang kesedaran pada roh. Dan kamu tak tahu kiamat itu macam mana. Itu sudah ada sunnah jamaah. Jadi itu dasar yang perlu kita ingat bahawa siapa pun yang menyembah selain daripada Allah bukan sebuah hakikat. Itu je yang perlu kita ketahui. Tak boleh kata hakikat kerana atas la ilaha illallah. Itu yang perlu kita ketahui. Disebabkan apa? Sebagai umat Islam memegang itu hakikat. Orang sembah selain daripada Allah itu hakikat. Lalu kata ulama bersalamat kerana la ilaha illallah itu mutlakkan kalimah mutlak yang tak boleh dibatalkan. Maknanya kalau berjuta manusia sembah selain Allah, tetap juga la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Lalu yang mereka sembah itu hakikat bukanlah sebab memang tidak Tuhan melainkan Allah. Dan orang bertanya kalau begitu kenapa orang sembah secara khayalan mereka dianggap? Kerana mereka yang membina khayalan itu sehingga membina Tuhan dia. Sehingga betul pada hakikatnya mereka tidak menyembah berhala. Hakikatnya mereka menyembah nafsu mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Itu hakikat. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سره. Apakah kamu tidak melihat tentang orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan? Bila nafsu jadi Tuhan, maka menjadi Tuhan, pokok jadi Tuhan. Allah yang nyatakan demikian dalam Quran. Maksudnya, manusia tidak pernah menciptakan Tuhan, mereka yang berada dalam nafsu dia. Dalam nafsu itu khayalan. Mengapa kita kata demikian? Kerana kita telah belajar pada zaman Nabi Adam 1000 tahun sampai kemudian zaman Nabi Nuh kata Abdullah bin Abbas, tidak ada manusia dan seorang yang menyembah berhala. Tidak ada. Lalu muncul berhala bila pada zaman Nabi Nuh ini menunjukkan kalau sekiranya berhala itu muncul sejak turunnya Adam di atas muka bumi dan ada berhala, ada hakikatnya Tuhan selain daripada Allah. Tetapi tidak ada. Menunjukkan bahawa manusia menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu khayalan. Tapi mereka dihukum dengan khayalan mereka. Itu pasal neraka. Jangan kita menyamakan seperti mana di atas dunia. Neraka ada apinya, dunia ada apinya. Tetapi tak boleh disamakan. Syurga tidak boleh disamakan dengan apa sahaja yang berada di atas dunia ini. Mengapa? Kerana di dalam syurga semuanya adalah nur, semuanya cahaya. Siapa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi kata demikian. Apa yang kamu makan cahaya, perhiasan kamu cahaya, diri kamu bercahaya, pakaian kamu bercahaya, kamu makan mahkota bercahaya.
Semua adalah cahaya. Cuma soalannya boleh kita menggambarkannya? Tidak boleh. Cuma Nabi kata cahaya itu jauh lebih terang menderang daripada cahaya matahari, cahaya bulan. Bahkan dengan cahaya yang berada di syurga itu boleh menerangi 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan apa maksudnya di sini? Ini iman yang digambarkan. Itu. Ubalighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kalau kita lihat pada ayat sebelum ini, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah dengan kalimat seperti mana juga ini disebut oleh Allah pada ayat ke-60. Ubalighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Itu kata Nabi Nuh. Benar-benar aku menyampaikan kepada kamu risalah daripada Tuhan, dan aku menasihati kamu, dan aku mengetahui daripada Allah sumber ilmu itu daripada Allah yang kamu tidak pernah mengetahuinya. Ini menunjukkan kita perlu mengikut orang yang ilmu dengan Allah. Itu seperti mana para Nabi Rasul, orang yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sudut agama, kata ulama ditanya, ini agama berkaitan ilmu berkaitan dengan agama. Cuma antara mereka siapa yang perlu kita ikut? Orang yang paling benar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekadar dia kenal hukum fiqah, tapi dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan ma'rifah, tak boleh lagi kita ulama. Ulama kita masih mengutamakan dia mesti ahli ma'rifah. Oleh kerana itulah semua ulama mujtahid kita yang 4 semua ahli ma'rifah. Mengapa? Kerana mereka berfatwa tentang ma'rifah. Pada akidah itu adalah ilmu ma'rifah. Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, Fiqhul Akbar Imam Syafi'i, Imam Malik juga berfatwa, Imam Ahmad juga berfatwa tentang akidah Islam. Semua di mereka. Imam-imam fiqh yang kita ikut ini, bab solat dan ibadah, semua adalah Allah, semua adalah ma'rifah. Oleh kerana itulah fatwa-fatwa akidah diambil pada fatwa-fatwa mereka juga. Jadi fatwa mereka itu dekat, hujah mereka sangat-sangat kuat. Dan kita kena pakai. Dan jangan pakai selain pada mereka. Jangan pakai selain pada mereka. Melainkan ulama itu pun tali nadinya sampai mereka. Seperti mana contoh Imam Al-Haramain, tali nadinya sampai Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali sampai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, bahkan banyak-banyak lagi Imam Aqidah dan Sunnah wal Jamaah sampai kepada Imam Syafi'i. Walaupun mungkin dilakukan silap, tetapi nadi dasar sampai pada imam-imam yang tertentu. Imam Barasal Salih. Kita kira kita jangan kepada jalan ini, kita hanya beriman sekadar. Dan kita tidak memilih mereka, kita pilih semua, jangan tinggal saja. Kaedah begitu. Kaedah begitu. Sebenarnya saya berikan contoh tentang ulama Ahlussunnah wal Jamaah khilaf tentang alam ini bertasbih. Allah menyebut dalam Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Seluruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta ini semuanya bertasbih. Wa in min syai'in, maknanya itu nafiah. Ada kalimat istinaf illa, juga Allah bagi tahu semua yang aku cipta ini bertasbih. Kalau tak ada tasbih, kerana ada dia tasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak mengetahui hakikat tasbih mereka. Allah sebut dalam Quran, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hum berakal. Kalau Allah kata walakin la tafqahuna tasbihaha, ha tak ada akal. Jadi apa maksudnya? Batu. Allah kata dalam Quran, batu ada akal. Ini ayat Quran. Ini disebut lughawi bahasa. Jadi apa maksudnya? Seluruh yang kita lihat di alam semesta ini yang Allah cipta, semua bertasbih yang itu namanya. Tapi kita tak tahu hakikat tasbih yang makhluk-makhluk tersebut. Lalu sebagian ulama mengatakan bahawa segi hakikat makhluk ini bertasbih, ia benar-benar hakikat. Cuma kita tidak faham bertasbihnya. Kadang-kadang dia bertasbih, tapi tak dengar suara tasbihnya. Tapi hakikatnya dia bertasbih. Hakikatnya contoh beginilah.
Contoh yang mudah, esok hari kita tak akan tahu dan kita tak dengar apa yang berlaku esok hari. Sehingga kita berada esok hari itu. Yang kita tidak akan memahami apa yang akan berlaku esok hari seperti mana tak tahu sehingga kita tunggu besok hari. Lalu begitu juga tasbih Adam ini, dia tak pakai masa dan zaman. Dia bertasbih, dia cuma tak dengar tasbih dia. So, umpama kita belum dengar apa yang manusia berbicara esok hari. Kaedah itu sama saja. Kerana yang menetapkan tasbih Allah bukan melalui ketetapan masa. Tasbih bukan pakai masa pada zaman. Allah menetapkan tasbih, Allah kata pada makhluk yang cipta, bukan pada peredaran waktu dan zaman. Tapi maksudnya ada di situ. Sebagai ulama akidah sunnah wal jamaah berpegang ini majas, ini kiasan bukan hakikat antara Imam Ar-Razi. Tetapi pendapat ini kalau kita perhatikan dengan mazhab Mu'tazilah sama. Jadi di sini kita menjumpai ada sebagai ulama akidah dan sunnah wal jamaah pendapatnya sama dengan Mu'tazilah. Tapi tidak menyatakan pendapat yang salah. Diterima sesudah akidah dan sunnah wal jamaah. Diterima. Jadi apa maksudnya? Jadi perbahasan inilah jangan kita masuk, jangan kita menyelam lagi. Saya diterima lagi dari Imam Ar-Razi ini. Saya tak baca lagi kitab dia. Mampu itu. Dia boleh baca kitab Imam Ar-Razi. Mafatihul Ghaib. Tafsir yang sebenarnya. Lalu oleh kerana itu kita tak masuk ini. Ubalighukum risalati Rabbi, sungguh-sungguh aku telah sampaikan kepada kamu risalati Rabbi. Ini menunjukkan banyak risalah. Dan risalah ini tidak lain adalah wahyu yang sama Allah wahyukan kepada para nabi rasul sebelum itu. Siapa nabi rasul sebelum itu? Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Sebelumnya Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Lalu tentang risalah yang sama. Mengapa kalau manusia itu kufur, datang Nabi Rasul, dia sampaikan yang sama. Oleh kerana itu, kalau lihat pada ayat ini adalah pemulangan apa yang disebut di lidahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ubalighukum risalati Rabbi. Ini pun ubalighukum risalati Rabbi. Ulangan yang sama. Cuma soalannya, bagaimana pemulangan yang sama? Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, Allah mewahyukan kepada Nabi Hud yang sama yang perlu disebutkan. Okay. Oleh kerana itulah bila seseorang berdakwah, khusus pada dakwah, dia menyampaikan yang sama. Apa yang aku sampaikan kepada kamu adalah seperti mana yang telah diwahyukan Tuhan kepada kamu. Lalu itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada ayat yang khusus untuk Rasulullah seperti mana ayat ini, tetapi ada dalam riwayat hadis. Rasulullah berdakwah kepada kaum musyrikin di Mekah, lalu Nabi menyampaikan ubalighukum risalati Rabbi. Yang sama pengulangan yang sama. Itu. Cuma tidak kita ketahui ubalighukum risalati Rabbi. Rabbi dia mesti Nabi Rasul. Rabbi tadi. Kerana para Nabi Rasul saja yang membawa risalah. Selain daripada Nabi dan juga Rasul mengikut risalah, tapi tidak membawa risalah. Tidak diwahyukan secara khusus Allah padanya. Dan oleh kerana itu kita mengikut risalah dan bukan yang memilih risalah itu. Itu yang perlu kita ketahui. Oleh kerana itu di sini mengajar adab. Ini penulisan daripada siapa? Penulisan daripada fulan dan fulan cuma saya sampaikan. Kerana dia tak menyatakan dia punya. Dia menukilkan. Ini yang saya sebut adalah daripada Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Cuma saya tulis dan saya sampaikan di beradab. Tetapi kalau dia ambil pada Imam Al-Ghazali dan menyampaikan, dan ini yang saya tulis, ini pendapat saya, dia tidak beradab. Bahkan dipotong dia. Tidak. Lalu oleh kerana itulah Nabi Hud alaihi wasallam menyatakan, Rabbi. Maknanya, ini bukan daripada aku. Aku menyampaikan daripada Tuhanku. Lalu di sini mengapa tidak disebutnya Allah? Ubalighukum risalati.
Allah tak kena pada kaedah bacaan. Nampak agaknya kerana pada ketika itu manusia telah hidup Allah dalam diri dia. Lalu yang tinggal siapa? Allah, Tuhan. Tuhan wujud, Allah tak wujud. Begitu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak wujud, melainkan wujud itu Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah kalau sekiranya dalam hati mereka ada Allah, Nabi Muhammad kalau bicara, "Uballighukum risalati min Allah." Itu. Bila sebut min Allah, kalau mereka kenal Allah. Tapi kalau sekiranya mereka tak kenal Allah, mereka akan bertanya, siapa Allah yang kamu seru kami untuk menyembahnya? Kerana kami hanya memiliki Tuhan, bukan memiliki Allah. Itu. Kita kena tahu ini sudah akidah Islam. Kerana nama Allah adalah isim zat, nama pada zat. Nama pada zat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia berbicara, dia kata dia Tuhan. Lalu kita pun nyatakan Allah adalah nama Tuhan kita. Dia peringkat itu. Mengapa Allah nama Tuhan kita? Sebab dia perintah agar dia disembah. Barulah wujud Tuhan. Sekiranya Allah dia tak cipta apa-apa, maka dia bukan Tuhan. Itu. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cakap Allah, dia wujud. Cuma tak ada makhluk. Bila kita ada makhluk, dia bukan Tuhan, dia Allah. Dia dah wajib wujud itu. Zat yang wujud itu. Itu dia sudah akidah dan sudah wajib. Lalu bila dia katakan Allah jadi Tuhan, setelah dicipta makhluk, Allah perintah makhluk itu ibadah, sembah dia. Kerana dia Tuhan, dia yang cipta. Apa dah kita nampak? Itu dia sudah akidah. Oleh kerana itulah pada zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam, mereka tidak mengenal ada Tuhan yang lain. Bahkan tak pernah terfikir, terbayang Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai mereka tak pernah nak bertanya, wahai bapa kami Adam, adakah ada Tuhan lain? Adakah ada Allah yang lain? Jawapannya tidak ada. Kenapa? Kerana bagi mereka isu Tuhan ada terusnya Allah pencipta mereka. Tetapi bila manusia dah mula mensyirikkan Allah, isu Tuhan itu perlu dibicarakan agar mereka tidak tersalah dalam menyembah Tuhan tersebut. Sebab pada ketika itu, yang mereka sembah, mereka mengakui Tuhan, tapi bukan pencipta mereka. Lalu datang Nabi Hud alaihissalam beritahu, Tuhan yang seru adalah yang cipta kamu. Kamu boleh menyembah Tuhan yang kamu boleh menyembah Tuhan yang dia tak cipta kamu. Tinggalkan Tuhan itu. Kamu hanya sembah pada Tuhan yang menciptakan kamu. Oleh kerana itu dibahas dengan Tuhan dan tidak disebut di kalimat Allah. Melainkan apabila dakwah itu disampaikan kepada mereka, disampaikan lagi. Sehingga untuk melahirkan kembali ingatan mereka terhadap Allah. Tetapi dengan cara bukan dia Allah sebagai Tuhan, tapi Allah memberi nikmat. Itulah keadaan dakwah. Keadaan dakwah itu. Seperti mana contoh kita nak dakwah dengan orang yang bukan Islam, dia sendiri tak pernah dengar kalimah Allah. Lalu nak sampaikan macam mana? Tuhan nama Allah. Dia pun tak boleh disebut Allah bagaimana. Sebab dalam itu perlu ditebarkan sebagai manusia huruf la. Mana boleh tebarkan itu? Dia boleh sebut la, li, lu. Tapi kalau macam Allah, dia tak boleh sebut. Dia tak pernah sebut, dia tak pernah kenal. Lalu nak dakwah bagaimana? Akhirnya dakwah dan sebagai kuat Tuhan. Dia tak sebut Allah. Itu pasal itu betul-betul terjemahan Al-Quran sehingga dalam Quran dakwah in the name of God, bukan in the name of Allah. Kemudian macam mufti-mufti sebelumnya, masyarakat Muzakarah, jangan letak God lagi. In the name of Allah, bukan God lagi. Sebab manusia dah sampai Allah kat diri mereka. Sebelum itu susah nak sampai Allah ini. Ini kaedah dakwah. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ini
Tidak lain seperti mana yang telah kamu kenal. Aku hidup bersama kamu, makan minum dengan kamu, dan apa yang kamu makan, aku pun makan yang sama. Apa yang kamu minum, apa yang pakaian kamu pakai, pakaian yang kamu pakai, aku juga pakaian yang kamu pakai. Rumahku seperti rumah kamu. Aku berbicara dalam bahasa kamu. Keturunan kita adalah keturunan yang sama. Itu aku dengan kamu. Lalu aku, utusan Tuhan, lakum nasihun amin. Apa maksud wa ana kembali kepada keputusan Allah Rasul yang diutus lakum untuk kamu nasihun amin. Aku memberi nasihat kepada kamu dengan nasihat yang amin. Amin itu benar. Selamat daripada mudarat, selamat daripada yang bertentangan dengan tauhid. Yang bertentangan dengan tauhid. Ini tafsiran kita, ini daripada tafsiran Tabari sebenarnya. Kalau tafsiran secara tasawuf kata para ulama, wa ana lakum nasihun amin adalah aku datang adalah tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan untuk memberi nur cahaya dalam hati kamu. Sehingga kamu kembali beriman kepada Allah dan yang baik. Jadi maksudnya apa? Seruanku tidak lain adalah untuk menghidupkan hati-hati kamu. Agar kamu kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kesadaran kamu bermula dengan satu qayalah sehingga tertutup semuanya kebenaran. Lalu sekarang ini tugasku adalah nasihun amin untuk membuka satu kembali. Maknanya adalah membuka kembali yang kamu telah membuka sesuatu kufuran dan aku datang untuk membukanya nur hidayah agar tertutup kembali kekufuran. Bila itu tertutup, kekufuran tertutup, hanya ada keimanan, pasti mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oleh kerana itu dakwah dia tak perlu cakap banyak. Orang ini bila dakwah macam-macam dia keluar. Hukum fikah keluar. Isu semasa dia keluar. Sampai orang itu pening. Dia nak cakap apa dengan saya? Padahal dalam dakwah, dia lebih berbicara bahasa dakwah lebih pada akal dia. Ini siapa cerita? Kalau yang kata dia punya Tuhan cerita. Yang dulu-dulu siapa cerita sebab Tuhan itu baru lagi semalam. Dia pun buat dengan itu. Orang Kristian kata Isa itu Tuhan dia dan dia mengaku suku. Lalu kita pun bertanya kalau Isa itu Tuhan, mengapa dia datang lambat jadi Tuhan? Yang dulu-dulu siapa cipta? Dia sebelum Masihi itu. Lalu sebelum Masihi itu, sebelum itu siapa yang cipta? Nabi Adam kan dia siapa cipta? Kalau betul Isa itu yang ciptanya Adam, dengan logik akal pun tak boleh nak fikir, tak boleh nak terima. Boleh dia anak dulu pun bapa. Begitu. Jadi itu dakwah akal. Dia tak perlu bab ini, bab itu, bab ini, bab itu, menghafal ini, menghafal itu. Dia tidak perlu. Seperti mana dakwah Rasulullah SAW, Nabi dakwah orang musyrikin secara Allah perintah secara pelan-pelan, satu persatu. Jangan berat-beratkannya, mudah-mudahkannya, dan jangan sampai mereka lari. Oleh kerana itulah apa yang Nabi sampaikan, mereka tak kenal lagi. Cuma tutup telinga saja. Hikmahnya, mengapa mereka itu yang tutup telinga, tapi hikmahnya kita yang nampak. Apa maksudnya? Disebabkan dalam Quran Allah menyebut apa yang disampaikan Rasul benar-benar menusukkan itu masuk dalam hati. Lalu cara tak mau bagi masuk Abu Jahal, Abu Lahab begitu tutup telinga kamu. Kalau ataupun kamu buat bising, itu dia cara agar apa yang Nabi Muhammad sampaikan tak masuk dalam hati. Apa maknanya? Mereka sangat takut dengan dakwah Rasulullah. Sebab dakwah Rasulullah sangat-sangat menusukkan itu. Kayaknya ada dakwah begitu. Sehingga di antara mereka ada Islam. Jadi kalimat nasihun Nabi, aku memberi nasihat. Dan nasihat di sini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan seorang dia fikir. Nasihat apa? Bukan.
Nasihat ini adalah menyampaikan dengan apa yang datang daripada Allah. Bila disampaikan, itu adalah sebuah nasihat. Itu dia mudah. Seperti mana datang sahabat, ya Rasulullah, nasihatilah. Lalu Rasulullah kata, aku menasihati kamu agar kamu jadi orang yang bertakwa. Itu ayat Quran. Datang sahabat yang lain, ya Rasulullah, nasihatilah. Solatlah pada waktunya. Yang lain pun datang, ya Rasulullah, nasihatilah. Lalu jangan jadi pemarah. Ya Rasulullah, nasihat lain. Lalu jangan jadi pemarah. Ya begitu muslimah itu tak mati. Ya Rasulullah, nasihatilah. Lalu 3 kali Nabi mengundang sama. Memang jenis sahabat ini suka marah. Itu yang Nabi undang-undang bila dah dia hilangkan sifat marah dia pada dia sampai, ya Rasulullah, nasihati aku. Solat duha dan meninggal. Barulah Nabi berbiak naik. Itulah jadinya nasihat Rasulullah SAW. Bukan macam kita. Tolong nasihat yang jadi nombor 1. Susah. Nombor 2. Sejak bagi nasihat. Lepas tu tanya balik. Ingat tak apa yang saya bagi nasihat? Sudah saya 8. Tapi saya ingat 1. Nasihat yang begitu. Sebab apabila Nabi sebut amin, kalimat amin adalah kalau Nabi sebut memberi 10 nasihat, 10 itu daripada Allah dan mereka pasti mengingatnya sebab menjadi punca dan dalil apabila mereka berhadapan dengan Allah. Oleh kerana itulah bila mereka dihimpunkan di akhirat, ada datang malaikat. Kamu dulu atas dunia, tak ada ke Nabi Rasul yang sampai kepada kamu? Ada. Yang lain, kaum yang lain pun sampai dalam neraka sekalipun. Sampai dalam neraka. Kamu dulu atas dunia, tak ada sesiapa yang datang memberi peringatan. Ada. Seperti mana yang kita tengok dalam Quran. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Apabila mereka setiap kali mereka dicampakkan masuk ke dalam neraka itu, lalu ada malaikat yang bertanya. Yang dicampakkan itu satu golongan fawjun, golongan yang sah, fawjun. Sa'alahum khazanatuha, lalu bertanya akan kepada mereka itu khazanatuha, malaikat Allah yang jaga neraka. Itu malaikat balik dan pembantunya malaikat Zabaniyah. Alam ya'tikum nadhir, yang tentunya dulu apakah tidak pernah datang kepada kamu yang memberi peringatan, nasihat? Tidak benar ke? Lalu juga qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Lalu mereka mengatakan bala ada. Qad ja'ana nadhirun, sesungguhnya telah datang kepada kami akan memberi peringatan. Tadilah Nabi Rasul tadi dengan nasihat amin, dengan risalah. Fakadzdzabna, lalu kami mendustakan dia. Maknanya ada. Oleh kerana itu, apa yang disampaikan oleh para nabi itu juga yang akan diulangi akhirat. Oleh kerana itulah pada ayat seterusnya Allah berfirman, "Awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum." Ada rajulun minkum liyunzirakum, atau bagi daripada Quran tadi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Itulah pada kalimat Anja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Itu kalimat ini. Apakah kamu merasa gembira tak ada mana datangnya kepada kamu yang memberi peringatan itu daripada Tuhan kamu juga, yang mana datang itu adalah ala rajulin minkum, laki-laki daripada kalangan kamu yang kamu kenal, kamu besar juga dengan dia, dan dia itu adalah orang yang soleh di antara kamu. Dan dia adalah orang yang terpercaya, dia bukan seorang yang berdusta, dan kamu mengakui itu. Seperti mana juga tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy tidak boleh memandang, menafikan Rasulullah al-Amin. Tak boleh pandang. Begini, Rasulullah datang dakwah, baca Quran, sampaikan kepada mereka wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu mereka tolak. Tetapi mereka tak boleh menolak Muhammad al-Amin
mereka tak boleh nak tolak. Dan apa yang dikatakan Muhammad itu benar, mereka tak boleh nak tolak. Tapi bagaimana Quran, mereka juga tidak boleh tolak. Lalu sebenarnya mereka tolak apa? Mereka tak boleh terima apabila Rasul telah menyeru kepada Allah dan jangan menyembah Tuhan lain. Tapi mereka tak boleh nak tolak. Itu mereka tak boleh nak buat. Mereka tak boleh nak ikut. Tak boleh itu. Itu masalah bila ditanya Abu Jahal, Abu Jahal. Apa pendapatmu tentang Quran yang dibaca Muhammad? Masya Allah. Dia tak kata Masya Allah, tapi dia kata hebat. Lidah itu Masya Allah. Itu luar biasa. Bukan kerana manusia biasa-biasa. Lidah itu pada Abu Lahab, apa sahaja Rasul. Apa pendapatmu tentang Quran yang dibaca oleh anak saudara? Itu adalah Tuhan. Kerana Tuhan. Okey, dah selesai dah dia jawapan. Cuma kalau mereka tidak mahu beriman, sebab mereka tak boleh meninggalkan tradisi nenek moyang, itu dah menyembah berhala tadi. Oleh kerana itulah mereka pun berpakat Rasulullah. Ya Muhammad, inilah hari ini kami ikut kamu. Kami hanya menyembah Allah. Kami tak sembah berhala lagi. Okey. Cuma besok kau pula ikut agama kami, ikut sama kami menyembah selain Allah. Tapi dalam masa yang sama, Tuhan itu Allah jangan ditinggalkan. Yang ini dia tak boleh ditinggalkan. Yang ini, oleh kerana itu, kita Rasulullah kata, Ya Ma'asyar Quraisy, wahai orang Quraisy sekalian, tinggalkan semua sembahan kepada Allah. Tinggalkan semua sembahan kepada Allah. Kerana mereka masih menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu merasa hairan kalau mana telah datang kepada kamu yang memberi peringatan daripada rakyat-rakyat di antara kamu, yunzirakum, yang sungguh-sungguh memberi peringatan kepada kamu. Itu nama inzar. Inzar ini daripada ancaman. Mengapa? Karena kadang-kadang jiwa manusia kalau tidak diancam, dia tak takut. Apatah lagi kalau diancam dengan sesuatu yang menggembirakan lagi, dia tak takut. Itu yang pada zaman Rasulullah di Madinah, Nabi perintah para sahabat, kita masuk ke perkampungan Yahudi ini, kita bakar, kita tebang pokok kurma yang kemudian kita bakar. Binting-bintingnya semua kita runtuhkan. Lalu kata, buruh harakan kampung mereka. Buruh harakannya. Lalu Rasulullah kepada sahabat pergi semua. Sahabat pun pergi jatuhkan binting dia, tembok dia, pokok kurma yang tebang, kemudian bakar bagi buruh harakan. Mata-mata orang Yahudi pun tengok tak. Cuma soalannya, siapa yang suruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia akan kata, takkan seorang Nabi buat perkara. Lalu datanglah pemimpin Yahudi ke Rasul. Ya Muhammad, adakah benar kau seorang Rasul? Ya, sekiranya kau seorang Rasul, kau takkan buat perkara ini. Dalam kitab kami menulis, seorang Rasul benar-benar bukan buat perkara. Kau datang membuat perkara di kampung kami, untuk kami di sini, takut kita perkara yang kau buat. Adakah kau seorang Rasul? Rasulullah diam. Lalu kemudian turun Jibril bagi wahyu. Ma qata'tum min linatin aw taraktumha qa'imatan 'ala usuliha fa bi idznillah wa liyukhzi al-fasiqin. Apa yang Nabi buat tak ada. Apa yang kamu tebang, kamu bakar, kamu musnahkan ataupun biarkan pokok itu punya semua adalah fa bi idznillah. Apa maksudnya? Perbuatan Rasulullah atas perintah dan perintah Allah. Nampak huru-hara, tapi kalau Allah yang suruh, mengapa pada buat begitu? Nak takutkan mereka. Seperti mana contoh dulu kaum Bani Israel, mereka tak mau ikut Nabi Musa, tak mau beriman pada Taurat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintah malaikat Jibril, yang Jibril, kamu cabut bunuh yang hampir dekat kawasan mereka itu di lembah putih yang ataupun lembah putih. Jauh sungguh, dia tak ada kepala. Ambil biquwwatin. Kamu kena pegang sungguh dengan kitab Taurat. Dan mereka pun cara. Kalau kami tak pegang,
Ini gunung-gunung dekat kepada kamu akan dicampakkan kepada kamu. Langsung itu kalau itu kami beriman setelah mereka takut. Jadi apa maksudnya di sini? Dakwah Nabi Hud alaihi salatu wassalam tak tunjuk apa pun. Cuma diberinya satu kata-kata yang mengancam mereka. Kata-kata itu boleh menakutkan, tapi mereka tak takut. Bila tak takut, caranya bagaimana? Kita tak perlu takutkan dia, cuma ingatkan dia tentang nikmat. Oleh kerana itulah Allah berfirman lagi, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. Maka hendaklah kamu kenang ingat seluruh nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kepada kamu. Tubuh kamu tak ada tubuh macam kamu sebelum ini. Tubuh kamu 100 saja, paling tinggi. Paling rendah 60 saja. Kamu saja yang ada tubuh macam ini. Sebelum kamu nenek moyang kamu tak ada. Bahkan lepas kamu pun tak ada lagi. Semua akan makin mengecil. Dan kamu kena ingat ini semua daripada Allah. Ini bukan pada nenek moyang kamu. Dan pertanyaan, adakah Tuhan kamu sendiri berada menciptakan kamu demikian? Tidak ada. InsyaAllah nanti kita sambung pada lafaz seterusnya. Bila itu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.